Okey, so seterusnya saya ingin terangkan tentang bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi yang berbeza. Okey, contohnya di altitude yang berbeza, dekat dasar laut dan tempat yang tinggi. Okey, dekat dasar laut, okey, untuk pengetahuan awak, tekanan adalah amat tinggi. Bila tekanan amat tinggi, pernafasan menjadi sukar, okey, kerana paru-paru sukar nak mengembang. Okey, jadi badan kita akan kurangkan kadar pernafasan kita, kurangkan kadar degupan jantung. Okey, so apa yang jadi? Kita memerlukan bantuan yang lain lah. Seperti biasanya penyelam, dia akan bawa tangki oksigen. Okey, seterusnya untuk di tempat yang tinggi, okey, dekat tempat yang tinggi, tekanan atmosfera adalah rendah. Okey, bila tekanan atmosfera rendah, molekul-molekul udara berjauhan antara satu sama lain. Okey, contohlah dekat tempat yang normal, bila kita hirup udara, okey, kita boleh dapat 100% oksigen. Tetapi kalau kita berada di tempat yang tinggi, okey, satu sedutan maybe dapat dalam 50% sahaja. Jadi untuk meningkatkan pernafasan awak, untuk meningkatkan oksigen yang awak perlukan, okey, awak kena bernafas dengan lebih banyak. So sebab tu kadang-kadang orang yang mendaki tempat yang tinggi, dia akan bawa tangki oksigen juga. Tinggi tu macam Gunung Everest ke, okey, bukannya Bukit Tabur ke apa ke, bukan Di tempat yang tinggi kita main gunung dekat sini, bukit-bukit tak payah nak bawa tangki oksigen. Okey, seterusnya aktiviti. Okey, aktiviti yang aktif. Okey, semasa kita melakukan aktiviti yang cergas, badan kita memerlukan lebih banyak tenaga. Okey, so bila banyak tenaga diperlukan, maksudnya kadar pernafasan kita pun kena meningkatlah. Okey, bila banyak tenaga, kita perlukan banyak oksigen. Bila banyak oksigen diperlukan, maksudnya kadar pernafasan kita perlu ditingkatkan dan degupan jantung pun akan laju. Kenapa? Sebab badan kita perlukan oksigen dengan lebih cepat. Okey, seterusnya, selain daripada itu, karbon dioksida juga dapat disingkirkan dengan lebih cepat. Okey, semasa respiratory normal yang berlaku, semasa respiratory normal berlaku, semasa respirasi yang normal berlaku, kita punya jantung, kadar degupan, jantung, denyutan, pernafasan semua berada dalam kadar yang normal. Okey, cuma apabila kita melakukan aktiviti yang cergas saja, akan efek kita punya degupan jantung, kadar pernafasan. Okey, sebab apa? Sebab badan kita memerlukan lebih banyak oksigen. Oksigen kan memberikan tenaga kepada kita. Okey, so saya nak bagi tahu info yang menarik untuk pengetahuan awak. Okey, peparu atlet dengan peparu orang yang kurang cergas, okey, kurang melakukan aktiviti yang cergas adalah berbeza. Apa yang berbezanya? Okey, kapasiti peparu atlet ni dia lebih besar daripada orang yang biasa. Sebab apa? Sebab dia dah biasa bersenam. Jadi kalau kapasiti peparu besar, apa yang jadi? Hembusan dia, tarikan nafas dia lebih besarlah, lebih banyaklah. Kemudian otot interkosta dia dan diafragma lebih kuat. Bila lebih kuat, maksudnya dia boleh menarik udara dengan lebih banyak. Bilangan dan saiz kapilari darah juga akan bertambah. Okey, seterusnya bilangan alveolus pun akan bertambah juga untuk atlet. Okey, itu beza atlet dengan orang yang kurang cergas. Okey, sebab tu orang kurang cergas dia senang nak semput. Okey, seterusnya kita ada penyakit. Penyakit kat sini adalah anemia dan juga sel sabit. Okey, so anemia adalah bila bilangan sel darah merah kurang daripada yang normal ataupun hemoglobin kurang daripada normal. Okey,
So, apa yang dia buat? Biasanya orang yang ada anemia ataupun sel sabit ni, dia akan mudah berasa penat. Okay, dia akan cepat penat, pitam. Sebab apa? Sebab dia kurang dapat oksigen. Bukan kurang dapat oksigen. Okay, badan dia kurang transport oksigen dekat seluruh badan. Sebab apa? Sebab kan fungsi darah merah ni ataupun hemoglobin ni, fungsi dia mengangkut oksigen ke seluruh badan. Kalau kurang, maksudnya kuranglah pergi ke seluruh badan awak. Okey. So, kekurangan sel darah merah ni atau hemoglobin menyebabkan oksigen dapat diangkat ke sel-sel badan. Okey. So, bila awak kurang sel darah merah ni, okey, awak ada penyakit anemia ni, kuranglah oksigen akan diangkut ke seluruh badan. Okey, so apa itu penyakit sel sabit ni? Okey, untuk pengetahuan awak, sel sabit ni bila sel darah merah awak berbentuk sabit. Okey, yang normal kita berbentuk dwi cengkung. Okey, yang normal berbentuk dwi cengkung. Tapi sel sabit ni berbentuk sabit. Bila berbentuk sabit maksudnya hemoglobin dekat sini tidak normal. Kuranglah oksigen yang boleh diangkut oleh sel sabit. Okey, faham? Okey, saya ulang balik bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi berbeza. Pertama tadi saya cerita tentang dasar laut dengan tempat yang tinggi. Dasar laut disebabkan oleh tekanan air yang kuat. Okey, tinggi di tempat yang tinggi disebabkan atmosfera, tekanan atmosfera yang rendah. Aktiviti pula aktiviti yang cergas, beza dia. Kemudian saya cerita tentang atlet. Okey. Dan ketiga, penyakit anemia dan juga sel sabit, maksudnya sel darah merah awak kurang ataupun kurang hemoglobin. Untuk sel sabit ni, sel darah merah bentuknya tidak betul. Okey, sel sabit ni bentuk dia tidak normal. Okey, bentuk dia sabit. Okey, dan seterusnya saya ingin menerangkan tentang pertukaran gas dalam tumbuhan. Okey, nampak kan? Okey, so pertukaran gas dalam tumbuhan, okey, macam hidupan yang lain, okey, tumbuhan dia melakukan fotosintesis dan juga respirasi. Okey, fotosintesis dan juga respirasi. Okey, untuk pengetahuan awak, okey, apa beza fotosintesis dengan respirasi ni? Okey, sekarang ni saya nak cakap tentang respirasi ya. Okey. Yes, okey, apa beza fotosintesis dengan respirasi? Okey, respirasi adalah bila oksigen masuk dalam tumbuhan, dia akan keluarkan karbon dioksida. Berbeza dengan fotosintesis. Fotosintesis ni tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Okey, nampak? Sebab tu tumbuhan kita panggil sebagai pengeluar. Sebab dia menghasilkan makanan sendiri dan dia tak perlukan hidupan lain pun. Sebab dia lah menghasilkan karbon dioksida, dia boleh menghasilkan oksigen. Okey, itu beza dia. Okey, pertukaran gas antara sel tumbuhan dengan persekitaran berlaku melalui stoma pada waktu siang dan malam. Tetapi ada perbezaan. Okey, saya nak cerita dekat sini. Nampak ke saya? Tak nampak. Okey, saya nak cerita dekat sini. Pada waktu siang, okey, pada waktu siang, tumbuhan dia melakukan kedua proses ini, fotosintesis dan juga respirasi. Sebab apa dia? Bila siang, ada cahaya matahari. Okey, tanpa cahaya matahari, nampak? Ada cahaya matahari. Okey, tanpa cahaya matahari, tumbuhan tak boleh melakukan proses fotosintesis. Okey. Okey, bila siang, okey, dia melakukan fotosintesis. Okey, kadar fotosintesis adalah tinggi di dalam sel pengawal. Dekat sel pengawal ni ada kloroplas. Bila kloroplas maksudnya dia nak menyerap cahaya matahari. Okey, so bila kadar fotosintesis dalam sel pengawal ni meningkat, apa jadi?
Okey, fotosintesis akan menghasilkan glukosa. Okey, dekat sel pengawal tu ada glukosa. Okey, dekat dalam sel pengawal ada glukosa. Okey, so kepekatan air dalam sel pengawal ni adalah rendah. Jadi dia perlu menyerap air dari kawasan di sel-sel yang lain di sekelilingnya. So apa jadi? Dia akan menyerap air dan di dalam sel pengawal ni dia menjadi segar. Dia menjadi penuh dengan air. Bila dah penuh dengan air, dia akan mengembang dan melengkung. So stoma ni, kini laluan stoma ni dia terbuka. Bila terbuka, dia membolehkan tumbuhan membuat fotosintesis dan juga respirasi. Okey. So kemudian pada waktu malam, apa yang jadi? Bila malam tak berlaku proses fotosintesis. Jadi kurang glukosa dihasilkan dalam sel pengawal. So dia tak perlukan lagi banyak air. Dia akan keluarkan air dari dalam sel pengawal ni. Okey, dan sel pengawal ni akan mengecut dan mengecil. So laluan stoma ni pun akan tertutup. Okey, boleh faham tak? Okey, so saya akan ulang lagi sekali. Okey, jap. Saya ulang lagi sekali. Apa yang awak perlu ingat? Okey, apa yang awak perlu ingat? Pada waktu siang berlaku fotosintesis dan respirasi. Pada waktu malam berlaku respirasi saja, tak ada berlakunya fotosintesis. So, pada waktu siang bila berlakunya fotosintesis, okey, pokok sel pengawal akan menghasilkan glukosa. Bila dia menghasilkan glukosa, maka kepekatan air dalam sel pengawal ni kurang. Bila kepekatan air dalam sel pengawal ni kurang, apa yang dia perlu buat? Dia akan menyerap air dari sel-sel sekeliling dia. So bila dia menyerap air, dia akan menjadi kembung lah bila segar. Okey, akan menjadi kembung dan segar. Okey, so dia akan mengembung dan ruangan bukaan stoma ni terbuka. Kemudian pada waktu malam tak ada proses fotosintesis, dia melakukan respirasi saja. So bukaan dia tak perlulah besar. Dan dalam sel pengawal ni dia tak menghasilkan glukosa. Okey, bila dia tak menghasilkan glukosa, kepekatan dalam dia bila dia tak menghasilkan glukosa, kepekatan gas karbon dioksida lebih tinggi dalam tu. Dalam sel tumbuhan menyebabkan gas itu meresap keluar melalui stoma. Respirasi akan menghasilkan karbon dioksida. Dan tumbuhan menjalankan respirasi sepanjang masa. Cuma dia tertutup sebab dia tak melakukan fotosintesis. Dan last saya ingin menerangkan kesan pencemaran ke atas tumbuhan dan langkah pencegahannya. Contohnya macam debu, habu. Kita tengok dulu debu, telaga. Bila debu, dia akan menutup stoma. Ataupun menutup kloroplas di atas daun. Apa yang berlaku? Proses fotosintesis tak dapat dijalankan dengan baik. Lagi apa kesan dia? Kalau gas beracun seperti nitrogen dioksida, apa jadi? Gas akan melarut dalam air hujan dan menjadi hujan asid. Hujan asid akan merosakkan daun dan juga tumbuhan, akar tumbuhan, sebab dia tak elok untuk tumbuhan. So, menapis gas dari kilang. Cara pencegahan dia lah, kena tapis gas dari kilang. Kurangkan pembakaran, kurangkan penggunaan kenderaan lah. So itu sahaja dari saya, Miss Ash, dalam respirasi 3.0. Bab ni dah habis. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di komen di bawah. Jangan lupa follow eTution untuk video-video yang lebih baik. So, saya minta maaf jika ada kekurangan dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Saya akan berikan
info-info yang lebih informatif. Okay, so bye semua. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi. Okay, bye semua.